orang yang amat tepat untuk berbicara tentang isu-isu, memberi penjelasan kepada kita tentang isu-isu Felda. Kita jemput daripada jauh, daripada Terengganu, orang yang amat lama bergelumang dengan Felda ni, insya-Allah. Dengan segala hormatnya saya jemput saudara Naraza bin Muda yang merupakan pegawai penyelidik kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu dan juga aktivis Felda untuk tampil memberikan ceramah beliau, mengupas dan memberi penjelasan kepada kita semua tentang isu-isu Felda. Jadi dalam perjalanan tadi saya dihubungilah oleh seorang orang sinilah, orang Felda Keratung 5. Dia nak sangat mari dengar ceramah malam ni. Tapi dia uzur. Jadi dia kata dia nak cari 3 orang nak akad dia. Kalau boleh akad dan kata-kata dia nak mari. Jadi sampai lepas maghrib tadi saya singgah maghrib, singgah di masjid. Lepas maghrib saya turun pergi ziarah. Saya turun dari rumah dia tadi, dia tengah duk panggil orang nak akad dia, nak masuk dalam kereta. Kita kata tak usah pergilah, barangkali malam ni ada live. Jadi suruh dia tengok live lah. Kita doakan Abadin supaya sihatlah untuk teruskan perjuangan. Yang kedua, saya dihubungi oleh pihak rakan-rakan dalam Felda. Bila tersebar poster ceramah malam ini, ada rakan-rakan yang dalam Felda sendiri, Menara sendiri yang menyokong usaha kita selama ini. Dan dia cuma dia tolong peringatkan. Dia kata Cik Naraza dah ada berapa report polis berkait isu Felda. Jadi kalau boleh berhati-hatilah sedikit malam ni kan. Jadi musim-musim zaman report polis ni, dia suruh berhati-hatilah. InsyaAllah saya cubalah malam ni untuk mengawal tutur kata supaya tidak timbulkan masalah. Dalam keadaan tadi Timbalan Sejaya Datuk sebut tadi, dia kata hantar tak usah cakap hal lain lah. Suruh cakap hal Felda saja. Dia nak suruh kita makan ayam je. Dia tukar semua kambing. Ikan tenggiri. Tapi tak apalah, insya-Allah, sebab saya juga bersalah sebenarnya kepada tuan-tuan kerana PRU yang lepas saya tak boleh hadir. Round pusing sebab Pahang ni paling besar. Kan? Ada 115. Tak? 115 tanah rancangan Felda terbesar. Daripada 317 Felda seluruh negara, Pahang ni paling besar. 115. Hampir 45% begitulah. Dan paling ramai peneroka. Dekat 50,000. 43,000, 44,000 begitulah. Jadi simboliknya Pahang ini sangat rapat dengan apa yang kita nak bincangkan. Dan kalau kita nak bincang malam ni isu yang sedang berlaku tahun sebelum pilihan raya, dulu saya dah bawa beberapa ratus slide tentang penyelewengan masalah yang berlaku di dalam Felda. Dan alhamdulillah tak pernah kena samang pun. Maknanya apa yang kita bawa tu betul tak? Betul kan? Kita cerita projek Felda membazir 100 juta lebih di Tahang. Ni kampung tuan-tuan apa? Di Tahang Jerantuk. Dulu kita bawa gambar, tunjuk bukti. Dia nak bela ikan sturgeon. Lepas tu dia akan belah perut ikan tu, dia ambil telur. Ikan tak makan. Dia nak ambil telur sebab caviar dia tu sangat mahal. Kita bantah. Dia kata inilah golongan anak-anak peneroka yang tak mengenal budi, tak kenal jasa. Nak menggagalkan usaha meningkatkan pendapatan peneroka-peneroka Felda. Untuk munasabah ikan hak duduk luar negara nak mari dibeli, nak bela Malaysia, lepas tu nak suruh peneroka jadi kaya raya. Dia nafikan. Akhirnya
Kita sarah dia tak percaya lah, orang tak percaya. Ya, betul kata. Akhirnya juru laporan audit negara khabar hilang pitih 40 juta. Hilang, tak tahu pas ke mana. Tangkap. Cara tak bersalah. Tapi pitih tetap hilang. Ni masalah. Tu hak lama tu. Nak okey sikit aja. Hak lama. Hak sekarang ni tuan-tuan, kita ada masalah besar di zaman mana ni. Yang lebih besar. Kalau nak cerita sesama, tuan-tuan penuh halang saya. Kita buat kembara orang, kita cerita, jangan terimalah. Jangan terima kita penoka, jangan sokong penyenaraian FGW ke bursa saham. Waktu itu siapa nak percaya? Ada kalangan orang PAH 4-5 kerak. Ambil masa 10 tahun, 15 tahun. Baru terbukti apa yang ketakutan kita berlaku. Betul ke tak? Hari ni apa dah jadi? Tuan-tuan dapat 15,000 senyap. Rupa-rupanya aset-aset Felda telah diambil. Kita nak lawan, kita habis dah 15,000. Lepas tu buat ceramah musuh aku siang malam. Penoka semua ambil. 14,000 ke 15,000 dia ingatlah. 15 lah. Tak apalah pitih kita dengan penoka. Kerajaan beri, Felda beri. Dah apa, tak ada masalah. Akhirnya apa berlaku? Saham terpaksa dikeluarkan secara automatik daripada papan bursa. Kalau Perdana Menteri ketika itu kesayangan tuan-tuan waktu itu kata, saya nak ubah penoka ni jadi golongan yang berpendapatan tinggi pada waktu itu. Tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012. Sekarang ni tinggi ke tak? Yang tinggi apa? Hutang. Kalau saya nak cerita bab hutan, tak habis. Tapi tolong Google. Kita penoka Felda sama kita. Dia orang ni puji sangat tadi, saya berdebar juga. Saya minta ceramah lepas pada Ustaz Nazri saya. Saya hormat Datuk TPJ. Datuk tak boleh, minta. Debar kita. Tolong Google. Parti mana, siapa, perjuangan mana, aktivis mana yang memperjuangkan bertahun-tahun, yang mempertikaikan hutan peneroka yang tidak munasabah, yang mencecah sampai berbilion ringgit. Betul tak? Datuk semua yang berhormat Datuk sebut tadi, sepatutnya peneroka yang telah melalui era daripada zaman 60-an. Ada tanah 12, 10 hingga 14 ekar. Bukan tarikh kita hidup ni sekarang. Sepatutnya. Tapi tak berlaku. Sehingga tuan-tuan dicatat hutan berjumlah 8,000 juta. Sebelum pergi jauh, kerajaan mana yang menghapuskan hutan, tuan-tuan? Saya nak cerita kedok, tak tahulah ada satu cerita sebelum hutan tuan-tuan dihapuskan. Live ke? Baca. Tapi jangan cerita ke orang lah setakat kita deh. Masa kita muafakat nasional dulu, masa kita ambil alih kerajaan pusat dulu, bersama dengan rakan kita UMNO dan Barisan Nasional, selama 33 bulan, waktu itulah hutan peneroka telah dihapuskan. Betul? Cukup. Tapi adakah peneroka tahu rentetan bagaimana hutan dihapuskan? Saya dipecat daripada pengurusi generasi. Kerana hutan, tuan-tuan. Sebab pada waktu itu kerajaan yang kita dokong bersama itu tidak
kukuh. Tidak kuat. Sebab itu tuan-tuan kena ucap terima kasih. Tuan-tuan suka atau tidak kepada seorang ahli parlimen daripada UMNO dan Barisan Nasional daripada PAN. Agak-agak siapa? Agak-agak. Ahli parlimen besar-besar apa benda? Paya besar. Sekarang apa nama? Datuk Sahar. Kena ucap terima kasih ke dia. Sebab apa? Berpunca daripada dia ni lah. Masa tu kita sama-sama dalam kerajaan. Tali terakhir saya datang selepas pada PRK dulu, ialah ceramah di Padang mana tahu sama dengan Datuk Liping apa? Sebab kita Datuk Lima. Sebab kita mufakat masa tu. Sahar ni, ahli parlimen paya besar ni, ialah timbalan Menteri Kewangan waktu itu. Felda ni, dia ada kemari idea, dia tak ada duit. Lalu, dia mari satu cadangan. Bagaimana nak dapatkan sukup atau pinjaman daripada pihak luar atau kerajaan. Kerajaan tak beri waktu tu. Dia mari idea, dia nak gada barang. Tanah tak ada dah. Tanah kita, hak peneroka dia tak boleh buat apa. Tanah yang tuan-tuan bangga semasa sebelum penyenaraian FGW berjumlah 360,000 hektar. Tanah ini dikurniakan oleh kerajaan negeri kepada Felda sama dengan Arta GSA supaya dimasukkan peneroka. Tapi tak masuk. Tak masuk. Sebab tanah kita ni dekat 1,000 hektar tu keseluruhan 400 ada peneroka. 350 ni tak ada peneroka. Tahu tak tanah tu? Dulu dipanggil tanah KPS ke tanah Pada Plantation tak? Tak ada peneroka. Hal inilah yang mendatangkan hasil besar kepada peneroka Felda, kepada NJC Felda Holding pada waktu itu. Waktu itu kita masih ada lagi hak tuan-tuan dalam saham KPS. Betul tak? Lepas pada senarai, KPS ditendang keluar. Aset ini diambil alih oleh FGV melalui perjanjian Land Lease Agreement, LLA dia panggil. Tanah inilah yang diserahkan kepada FGV. Sekarang nasib tanah ni macam mana? Sebahagian besar tanah ini, walaupun tak ada peneroka, sebahagian besarnya berada di Sabah. 200,000 ekar lebih. Betul, tak kena-mengena kita dengan peneroka. Tapi inilah yang mendatangkan sumber besar sebelum ni kepada Felda Holding. 2,000 juta setahun. Sebab itu Felda gagah, kuat, berniaga, dalaman. Dalam KPS, kita punya saham KPS masa itu paling cermelang 17%. Betul tak? Ada peneroka Felda, ada saham penuh 250,000, boleh 17% tahun. Padang dah ada ayah kerja, dah ayah harap sawit dah. Betul tak? Orang Katong ada kan? Kalau saham 200,000, 17% kali. Itu cerita lama. Dan sekarang, kan tak ingat tengah seramah sedap-sedap derma. Derma selalulah. Jadi ralik-ralik tak sedar lagi. Saya dia suruh berhenti pukul 11.30. 12 dah apa? Lepas ni, tadi patut awal. Bini aku nak ikut. Sudah mesyuarat balik pulak ke kampung ambil bini.
fikihnya Sanusi. Sanusi nikah lain. Mari tak percaya tu, tengok dia senyum tu. Sekarangnya, keadaan kita telah berubah, tuan-tuan. Datuk PJ tadi sebut, Datuk TPJ sebut tadi, UMNO kena jaga. Dia tak masuk pun. Dia tak masuk PAS tak apa. Tuan-tuan, Terengganu diberi kuasa yang kedua, yang ketiga. Tahun 50-an dulu sekali kerajaan Perikatan waktu tu tak. Lepas tu 1999, lepas tu 2018. Dengan hasil yang orang PAS pakai piyah tadi ngeta, orang lebah, ulama campur dengan teknokrat, campur dengan profesional. Terengganu dikurniakan royalti minyak 5 tahun. Buat sungguh-sungguh, siang malam pagi petang, tak payah buat bangunan tinggi. Kerajaan Terengganu 5 tahun, tumpu kebajikan rakyat. PRU yang ke-15 sapu bersih. Betul tak? Tuan-tuan nak menang dah. Nak menang sangat dah. Dan tema moto ialah apa? PAS teraju. Boleh tak? Boleh lah. Sebab apa? Sebab dulu yang UMNO kebal, UMNO payah jatuh Barisan Nasional kukuh kerana ialah undi deposit tetap mereka, iaitu orang Melayu fel. Lenidak weh. Berapa dong ni menang? 14 ke 13? 17? Ya, nak menang lagu mana dong hok menang dah ingat. Berapa TPJ? 17. Kawasan hot dong Feda berapa? Banyaklah. Kau tak ingat kau mudah banyak. Maknanya apa? Berlaku perubahan. Bukan PAS ni kuat saudara. Alipah tak tambah dengan drastik pun tak. Tapi orang UMNO beri sokongan kepada Perikatan Nasional atau PAS. Khasnya warga Felda. Sebab itulah berlaku perubahan. Faham saya dah tahu. Kalau lah negeri Terengganu sapu bersih, semua dom, UDM, peti undi, saluran, out. Ya Muhammad Datuk Andal Surah 3 penggal. Hak paling berat nanang sekali Ustaz Nazli baru sepenggal. Dia nak hadapi menjadi seorang wakil rakyat tak ada peruntukan. Payah. Datuk WB Andal Surah dah melalui 3 penggal 15 tahun. Dah tahulah dia ambil pitih di mana. Dah tahu bagaimana cara dia. Dia maya Leo saja ke dah tahu. Dan kejayaan ini berkembang. Sehingga tuan-tuan hampir mengangkat Supoh sebagai Menteri Besar. Sikit lagi. Dan perubahan ini berlaku di Felda. Oleh itu, atas keyakinan inilah, bila warga Felda sudah berubah, boleh beri pada undi, dia boleh pecah tradisi undi deposit UMNO ni, boleh pecah. Sudah pecah. Sedangkan negeri yang paling kuat UMNO bukan Pahang. Johor pun kalah. Tinggal Pahang saja. Tak tahulah macam mana. Dia beri pengajaran, pengalaman tuan-tuan. Nak menang sikit. Sebab itulah lama tak buat ceramah. Kena buat. Walaupun sekarang ada Facebook. Walaupun ada TikTok. Walaupun ada live. Tetapi inilah rakyat nak tengok.
Maklumat macam-macam dah. Bukan mari. Kena tapih pula. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Dah mari dulu baru Pak Mak buat WhatsApp. Masuk grup. Hari ni. Garik tadi terima. Bah Kemalangan di Genting Highland. 36 orang mati belaka. Habis dia sepor dalam grup. Padahal 7 tahun itu. Nampak tak? Maklumat dalam media sosial kena tak? Kena sama. Tak boleh. Ceramah ni depan ni insyaAllah. Dan kebetulan tadi anak-anak muda Felda. Golongan tua dalam Felda. Dia dah keliru dengan apa yang berlaku pada UMNO sekarang. Keliru. Ialah. Ada pada kata. Sepatutnya. UMNO PAN gabunglah dengan PAH. Nak tubuh kerajaan tau. Kau ni orang ramai orang kecewa ni. Keliru kecewa. Muda ayah suruhlah dia masuk. PAH tak masuk. Ayah. Dia rasa nak marah ke UMNO tu sodoh. Cuma kita tambah lagi kemarahan dia kepada UMNO. Gitu. Dan. Nih. Isu hutang saya sambung. Bila Sahar, YB Sahar dipanggil oleh Tok Pa, nilai. Kalau silap, esok report pula. Balik rumah, duduk dalam pukul 2, IPD Romping. Assalamualaikum, Cik Nazar. Apa khabar? Baik. Malam tadi ceramah dikata, ya. Allah, saya nak maklumlah ada 3 report polis dibuat oleh orang-orang lah. Orang Keratung kerana kesan daripada ceramah tuan. Jadi tuan kena datanglah ke Romping untuk diambil keterangan. Oh, nyanyi aku. Bila YB Sahar beritahu kepada kawan-kawan dia bahawa satu agenda dari Felda nak bawa hutan peneroka ini untuk diserah kepada bank komersial sebagai cagaran dia nak dapat sukup, perlu dihalang dengan segera. Sebab tu saya sebut kata tadi kena ucap terima kasih lah. Dia royak kita. Kita dah apa? Kita membincang. Duduk beberapa NGO Majlis Beliau Felda. Kami anak Felda KAF. Suara generasi baharu Felda. Generasi bincang. Dan banyak lagi. Tak berani. Tak berani nak buat bantuan. Di atas cadangan Felda tadi. Faham ke tak? Felda nak ambil hutang tuan-tuan ni, yang 7 bilion pada waktu itu, dia nak serah ke bank. Dia kata, bank, aku nak pakai PT 10 bilion. Jadi aku tanah tak ada dah. Kan? Jadi aku ada aset. Iaitu aset aku berbentuk hutang. Pasal sungguh. Dia nak serah ke bank. Bank pula yang nak buat apa ni? Bank kata, baik. Aku keluarlah suku 10 bilion. Hutang 7 bilion ni aku kutip. Betul tak? Omong tahu. Kalau bank kutip. Tanya orang ada pinjam-pinjam kereta tengok lalu ke mana. Oi, lambat 3 hari. Surat siapa? Berapa ya dia cah? 50? Ya. Agensi. Bank kutip hutang tuan-tuan. Oh, dahsyat. YB Sahar kata kena tak boleh. Kena halang. Jadi kami sepakat anak-anak peneroka bincang. Cerdik pandai, peguam, bincang-bincang kena bantah. MBFN tak berani. Tanya dia. KAF tak berani. Yang berani ada 3. Pembela yang diketuai oleh apa benda nama Hok Segamak tu. Apa budak muda, Anwar Manak. Bekas fungsi belia Felda, Anwar Manak. Seorang. Yang keduanya suara generasi baru Felda. Yang dipimpin oleh arwah Datuk Zulkifli Nordin. Yang ketiga generasi kita PAS. Kita ni 3 ni nak bantah. Lalu saya diberi amanah untuk buat draft. Bukan menghalang, bukan marah. Tanya. Google balik dalam Google tu cari. NGO tuntut penjelasan
hutang diserah kepada bank. Kita buat seboran kepada umum, beritahu masyarakat, tanya Felda, betul ke tak mu nak serah hutang kami ke bank? Felda jawab serta-merta malang tersebut, dia kata baru dalam perancangan. Bila ramai-ramai dia tak jadi. Nampak tak? Kalau Webi Sahar tadi dak aspak dia royak kita. Tahulah. Jadi bila PAS melihat saya ni sebagai ketua Persatuan Anak Peneroka melalui generasi, buat satu mencetuskan isu ketika kerajaan tidak stabil. Tak boleh. Dia tidak, kerana kita seolah-olah tidak ikut peraturan. Jadi tindakan ambilnya berhenti dulu. Kan? Tuan-tuan tak tahu ni mana ni bocor ni. Kena pecah. Dah pecah dah apalah kita kau bujuk Orang nak berjuang ni bebanang yang berat, berbuah atas belakang macam bongkah batu 200 kilo. Ni Tok Wakil, Ustaz Nazri masa nak tanding dulu menangis tak ambuh. Ni peluk menang, nyesal. Nak tanya lagi sudah ceramah. Tanya dia. Bebanang. Tanggungjawab. Kita bukan peseng UMNO. Kita jadikan hak ni platform nak kaya. Cok. Tengok ni. Kau. Sungguh. Tapi kita tak ada masalah. Lepas tu kita berunding dengan Datuk Tuan. Kita beri cadangan. Dan masa tu dalam kerajaan terkabodoh. Buatlah sesuatu wow factor ketika kita berkerajaan. Ucaplah terima kasih. Berilah satu benda yang sangat besar kepada warga Felda. Lalu menteri-menteri kabinet UMNO, PAH berbincang. Waktu itu dia capai kata sepakat di bawah menteri pada waktu itu Tan Sri Muhyiddin. Ambil keputusan hapus hutang peneroka. Sebab hujah kita yang utama ialah Felda tidak boleh nyatakan bukti bahawa peneroka ini berhutang secara mutlak. Betul tak? Ada peneroka hidup lagi. Cuma dia buat sendiri. Dah ambil, bukan dah ambil baja, dak beri, tidak diberi. Baca Felda dah beri. Baru buat sendiri. 7-8 tahun. Bila kita desak hutang-hutang ni, awak tubik penyelarasan hutang. Molek-molek ada pula Pak Mak 7 tahun ni, dah ambil baja, tubik hutang dia ambil baja. Berlaku tak? Kita pun bantah. Bapa ni Pak Mak 7 tahun tak ambil baja, tiba-tiba tubik dalam kredit dia 6,000 setahun. 6 kali 7 berapa? Baja saja. Saya dah kata salah. Mudah salah. Bukan seorang. Beribu di seluruh negara ni yang salah. Dah salah-salah ni. Salah-salah ni piti. Dah kalau Puan Mak ni dah ambil baja 20 tahun. 5-6 tahun 20,000. Puan Mak kata aku dah ambil. Dia berbuktikan bahawa dia dah ambil. Dah 20,000 tu nak buat apa dia siapa pula? Orang ni ngaku dah ambil. Orang ni ngaku dah ambil. Hak banyak-banyak nak buat dalam mana? Tak betul. Sebab tu kata hutang peneroka ni ragu. Alhamdulillah cadangan kami anak-anak peneroka UMNO PAS waktu itu diterima oleh pihak kerajaan. Maka hapuslah hutang tuan-tuan berjumlah 8.5 bilion. Susah? Aman tak? Sedikit tenang. Tapi saya tak puas hati lagi. Saya sebut ke Ustaz Tuan. Datuk. Kita panggil Ustaz lah. Ustaz. Ada kadang-kadang panggil ayah anda. Tak betul. Pelaksanaan. Tuan-tuan gini dah. Mudah faham orang kata ni. Orang-orang yang berhutang-berhutang tu orang UMNO kepah. Aku royak sekali. UMNO. Orang PAH ni lebih kurang
112,635 penokal seluruh negara daripada 317 ni ada 14,000 hak jenis pasal giveaway ni. Hak keras kepala pengkhianat, hak buat sendiri ni. Orang pas sebarang so. Betul tak? Puak-puak ni berhutang tau. Tak. Dah yang apa hutang 8 bilion tu? Hak boleh romak siapa? Hak berjuangnya siapa? Dah apalah. Tapi biar adil. Saya bantah, dia kata pergi jumpa fungsi. Datuk Seri Diri Yusof. Kami himpun peguam, doktor, cerdik pandai, anak-anak penuh kepada pergi bincang dengan Datuk Mustafa Muhammad, topa dengan fungsi Peda waktu itu. Apa nama? Idris Yusof. Bincang. Bincang. Sebab ada adik. Ni orang yang berdikari, orang yang buat sendiri, tak mengharapkan bantuan Felda, mampu. Inilah orang yang patut diiktiraf. Tapi bila penghapusan hutang, dia orang ni tak ada hutang, apa dia boleh? Tak ada apa-apa. Mana adik? Adik tak? Tak. Kena buat sesuatu. Dia kata nak buat mana? Kata berilah import pertanian ke? 50,000. Tak boleh. Dia kata implikasi kewangan yang besar. Dah lepas tu, dia pun fikir-fikir, dia pun gini lah. Dia perkenal satu skim, orang buat sendiri ni, lepas tu nak apa juga hutang dia, ada 5,000, 10,000 kan? Serah. Apa dia panggil program wajar ke benda? Serah. Apa hutang, setuju? Nak tebang sesok ditanggung oleh Felda. Ya tak gitu? Tak? Apa dah puas hati lagi? Kata hak ada hak ayah-ayah penwakil ni umur 80. 70 lebih. Kalulah dia terima skim ni, bilalah boleh rasa tak? Marah kerajaan. Dak puas hati benda-benda. Dak puas hati semua pok-pok ni. Bukan. Kita menuntut keadilan. Itulah. Saya declare malang ni. Perjuangan PAS. Yang ada masa sikit, bawa rahmat ke tuan-tuan. Lega lah sikit. Baik mu UMNO, baik mu PAS atas nama penokal Felda, yang hutang 100,000, 150,000, dihapus semua. Betul? Dah lepas tu? Lepas tu? Learning. Learning. Barang mana peneroka yang tidak puas hati dengan hasil kebunnya, dan adalah dalam hatinya nak ambil, nak urus sendiri, lalu dia pergi ke pejabat Felda menyatakan hasratnya itu. Wahai tuan pengurus, saya nak ambil balik sebab beluk saya 10 ekar, beluk saya 8 ekar, beluk sebelah buat sendiri 8 ekar juga, dia 12 tang. Saya serah kepada Felda, saya serah kepada FBM 2 tang setengah, 5 tang. Ada tak? Dia kata boleh nak ambil sendiri, bayar balik hutang tu. Betul tak? Apa? Tak betul. Dasar yang tidak betul. Dan kita nak buat ni sekarang ni. Ada kuasa lagi? Sekarang ni kita ada kuasa lagi? Ada. 5 tahun. 2 tahun lagi. Tengoklah. PAS telah buktikan di Terengganu, Kelantan 30 tahun. PAS di Terengganu, sapu bersih. UMNO tak wujud. Bukan sahaja 32 dom. 8/5 sapu bersih. Tak puas hati, bawa ke mahkamah Parlimen Kuala Terengganu. Tanding pula, lawan lagi, kalah lagi terus. Tak puas hati lagi, lawan lagi di Kemamang. Betul tak? 42-0. Kunci dia apa? Kunci dia. Orang PAS ni kalau boleh pitih dia buat, sungguh-sungguh dia beri kepada rakyat. 5 tahun Dr. Ahmad Samsuri teraju Terengganu, dia ubah landscape politik, peruntukan diberi terus kepada rakyat. 5 tahun tuan-tuan, 32-0. Hasil dia apa dia punca dia? Duit, royalti minyak. Lalu dia pun saya di Terengganu pun walaupun menang besar, nak malang seramah 32 dong kawasan. Saya pengaruh.
Dia pusing. Allah, baru tanding belah raya menang bersonok ceramah Allah. Siapa nak dengar? Tapi arahan Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu telah mewajibkan setiap don 30 don kena adakan ceramah, penerangan, penjelasan kesan daripada royalti minyak. Buatlah. Ada sikit pada ni. Ada 20 orang. Dong, 20 orang. Menang besar. 20 orang dengan ceramah. Itu bukan ukuran, tuan-tuan. Kesungguhan yang dipamerkan oleh pimpinan negeri Terengganu. Cerita kenapa royalti. Dan UMNO pegang kemah. Tanpa royalti, Terengganu akan jatuh seperti mana dia buat tahun 2004. Tarik royalti, mepeh. Kau ni kita belajar. Sebab tu kita dah pergi ke mahkamah. Sebab tu kita dah buat demo. Dr. Ahmad Samsuri dah macam Sanusi. Sanusi pening-pening kepala ni kau seorang lagi. Dr. Seng berunding. Dan terus berunding. Sebab apa? Amanah rakyat. Besar yang ditanggung oleh beliau. Dan kemenangan inilah yang menjadi cabaran. Dan tuan-tuan rasa, Ustaz Nazri telah rasa, kawan-kawan 17 tu rasa bagaimana seorang nak wakil rakyat tak ada peruntukan. Mepeh. 1000 wajib. Wakil rakyat sehari akan hangus. Sebulan 30,000. Gaji berapa? 11,000. Nak jadi sangat tu okey. Gaji 11,000. Paling kedeku tu okey rakyat belanja 500 hari. 30 hari 15 divisi lagi. Nak jadi ambil ya. Sungguh. Sebab itu perubahan ini tuan-tuan, kita kena alert. Kena yakinkan. Dan sekarang tak ada lain. Air pun tak ada. Celaka sungguh. Kita berhenti ambil lapar. Boleh dah minum air dulu. Tangan kiri dah pernah boleh nak akak. Nombor bawah menatang kalau wakil tangan dia tak pecah habislah. Perubahan berlaku ini tuan-tuan ambillah peluang. Sebab 10 tahun 15 tahun semasa dia bergerak dengan anak dulu, Parlimen Federal ni ada 54 adik kakak. 54 parlimen yang ada Federal seluruh negara. Kita hanya berbekalkan dengan 4 je. Hak kita menang. Dungung. Kemamang waktu tu. Setiu. Kuala Nerus. Lepas tu PRU ke-13 kita ada tambah sikit. 6. Begitulah lebih kurang. Termasuk dengan Rauk. Rauk waktu tu dalam Perikatan Nasional. Tahu tak? Kita menang. Learning. UMNO pernah ada ratus parlimen. Sekarang dia tinggal berapa, baby? 30. 26. Mana bukan zaman dia. Ni nak tengok trend ni. Hak Malaysia ni UMNO ada ratus kursi sebelum ni. Akhir sekali baru ni ada 26. Hak tak ada. Hak pernah ada sekursi. Dogok. Sekarang ni ada berapa? 43.
Maknanya dari parti-parti offshore ni, parti terah ni, paling banyak kursi, betul tak? Parlimen ada 43. Terwakil ada 147. Adung. Kalau muktamar baru ni salang YB. Salang ni YB. Salang ni YB. Salang ni YB. Ada yang hendak kenal YB. Ada. Ramai sangat. Oh ni YB. 15 tahun dulu, nyakit ni berada di UMNO. Sekarang pusing. Nyakit ni ada di nyakit molek. Ia macam kumang kau. Ada kumang baik tau. Ada kumang jahat. Jadi kena biok. Sebab kita adalah parti teras yang paling ramai sekali ahli parlimen sekarang. Daripada 54, 40 lebih UMNO merasai, Barisan Nasional merasai. Sekarang BN tinggal 15. PS ada 11. PN ada 28. Apa makna kekuatan yang berlaku? Dan sehari dua ni saya dipahamkan. Di Menara Panah. Esok 14 hari bulan Oktober. Hari terakhir pengarah besar Felda. Ada ni. Agak-agak kena sambung tak? Apa nama Datuk Amiruddin tak? Agak-agak sambung tak? Sudah tentu, saya yakin. 2-3 hari lagi lah akan ada nama pengarah baru. Dia panggil DJ. Akan diumumkan. Saya 2 lagi. Dan tuan-tuan ada dengar tak baru ni ada tangkapan pegawai-pegawai kanang Felda sekarang ni. Telah ditaham oleh SPRM. Saya boleh hitung, saya boleh cerita. Tapi tuan-tuan, PT kehilangan aset-aset tak boleh nak dikembalikan. Itu masalah. Kalau kita jadi kerajaan pun kayak gini, nak tarik balik kehilangan aset memang. Sebab yang paling bahaya tuan-tuan, 2 orang adung ada malam ni. Sidang Dewan Rakyat bila? Sidang tu. Bulan 11 dan lagi buat soalan. Nombor 1. Tanya kerajaan negeri. Berapa luas tanah Felda yang tidak berpenerokan? 1. Kalau jawapan dia kabur sekian-sekian, tanya dia, apakah status ini? Tanah FGW atau tanah hak tak ada penerokan? Dia jawab lagi, tanya lagi, adakah tanah ini terlibat dengan pajakan dengan FGW? Barulah tuan-tuan tahu. Sebab itulah dakwaan saya 2 bulan lepas. Felda berisiko akan hilang tanah 350,000 hektar ini kalau tak kena cara. Yang pertama, hujah saya, tanah ini telah dipajakkan kepada FGW. Apa dah jadi dengan FGW sekarang? Tuan-tuan tahu belaka. Kami pernah berbincang dengan Datuk Seri Idris Yusof. Esok wartawan boleh tanya Datuk Seri Idris Yusof. Betul tak Felda telah buat keputusan, mula-mula kita pergi cadang, Datuk Seri Idris tolak. Dia kata tak boleh ambil FGW, Felda tak boleh ambil. Kena ambil tu Datuk Seri. Sebab sebelum ni kita ada 51% saham dalam FGW, dalam Felda Holding. Kita ada pendapatan, sumber yang besar daripada tanah yang saya cerita tadi. Tapi sekarang tanah ini telah dipajakkan. Dalam LA itu kita pernah tak tahu. Berapa dia bayar kepada Felda kita tak tahu. Bila keadaan ini tak jelas, kita bimbang. Perjanjian ini berat sebelah. Kita bimbang sebab FGW adalah syarikat terbitan awam.
Orang berduit syarikat besar boleh beli saham. Betul tak? Akhirnya Datuk Seri Idris Yusof setuju dengan cadangan anak-anak penuh ke Felda. Lalu Datuk Seri Idris Yusof buat pengumuman dia akan ambil alih saham FGW dengan segera. Sekarang dah 2 tahun. Berjaya atau tidak? Tak. Baru 81 atau 82%. Syarat yang ditetapkan oleh BSKA nak ambil alih mestilah menguasai, kalau tidak silap saya, 90% sekurang-kurangnya. Sebab apa terhalang? Ni saya tak tahu. Saya dah tak tahu nak tanya nak sokong kerajaan negeri ke nak sokong Felda. Salah satu negeri yang tidak serah saham ini ialah yang memiliki saham yang banyak ialah kerajaan negeri Pahang. Ini untuk soalan seterusnya. Boleh tanya ke Dewan Undangan Negeri berapakah jumlah saham terkini kerajaan negeri dalam FGW. Boleh tahu selalu. Kerajaan negeri yang paling besar yang tak serah ialah kerajaan Sabah. Lalu saya buat pendedahan dalam TikTok. Saya kata tanah ini berisiko hilang 360,000 hektar ini. Saya dihubungi bertalu-talu oleh pegawai-pegawai besar Felda yang mengesahkan perkara ini. Lalu, tuan-tuan boleh cek dalam media sosial, PMS Pickup, dia minta laporan Felda betul ke tidak bahawa Felda berisiko hilang tanah antaranya di Sabah yang melibatkan 200,000 hektar. Felda kata betul. Lalu Datuk Seri Anwar Ibrahim terbang pergi ke Sabah berjumpa dengan kerajaan Sabah, minta status terkini dan saya tak tahu apa status dia. Tapi itulah keadaan sebenar yang membimbangkan Felda dan kerajaan. Dah, kalau hilang pun bukan kena-mengena penoka dia, betul tak? Jangan tuan-tuan. Ini aset penting. Hanya FGW yang ada bank tanah sekarang ni yang punya jumlah 350,000 hektar. Tanah kita, Felda. Serah kepada FGW. Nak ambil balik FGW tak boleh. Nampak tak? Gagal. Dah. Yang menakutkan kita, saya sebut. Sebenarnya saya tak boleh sebut. Tapi oleh kerana sudah ada soalan dalam Dewan Undangan Negeri, seorang adun bertanya kepada kerajaan negeri apa status, lalu Yang Berhormat Esko Dr. Azman Ibrahim yang jaga Felda Negeri Terengganu telah cerita dalam Dewan Undangan Negeri, kata dia bahawa ada tanah FGW, tanah Felda, bukan tanah FGW, tanah Felda di Negeri Terengganu berjumlah 13,000 hektar lebih. Sekarang ni tidak ada status. Kami di Terengganu sikit je. Di Pahang ni. Itu kena tanya tu. Kalaulah kerajaan negeri tak beri gerang, maka hilang tak tanah ni daripada Felda? Hilang kan? Bagaimana pula status pajakan ataupun LLA dia dengan FGW? Rupa-rupanya Felda serah tanah ini kepada FGW. FGW senaraikan tanah ini untuk listing saham dia dengan status yang tidak sah. Kalaulah orang tahu, pelabur tahu, pemegang saham tahu, jatuh tak saham dia. Sebab tu jangan beritahu. Saya beritahu tuan-tuan ni untuk tuan-tuan dia diam-diam. Jangan sekali-sekali cerita orang nanti saham FGW lagi, sebab dia menyaraikan hakta yang tidak sah sebagai hakta dia untuk disenaraikan. Nampak tak? Lepas tu ada pemegang saham tahu, dia akan saman FGW kerana dia rasa tertipu. Agak-agak guana status tanah ni. Kayak gimana marah kat aku? Nathan ni tukang pecoh ni. Betul tak? Betul tak tanah ini sangat bersiko akan hilang?
Kami bukan nak menghancurkan Felda. Kami minta Felda buat segera tindakannya agar memastikan tanah ini kembali punya status, kembali ada grant, biar menjadi hak milik sah. Barulah kita fikir bagaimana. Ini dah sah. Dia gadah dah. Buat pajakan dah kepada FGV. Nawak gua ni. Sebab keborokan ini sangat besar. Ada satu kenyataan yang sangat saya rasa tersinggung. Dan wajar peneroka seluruh negara rasa tersinggung. Dia kata nama pemenda keteng Felda sedia barang dulu. I tak kena. Dimak. Boleh dia kata Dimak ni mampu kerana hutang peneroka. 100 juta lebih. Bengong. Acu akak tangan, hau malam ni hau masih ada hutang dengan Dimak. Acak tangan. Jangan dok aku. Tak ada. Dan yang dia kata sabit hutang peneroka. Padahal pengurusan mereka menyebabkan hutan dengan pembekal tak boleh nak bayar. Sekarang tutup dah, ada sebahagian besar tutup dah. Mari pula nama apa? Honing ni complicated sikit isu dia. Saya kabar ke YB ni jangan sokong mana-mana. Sebab ada orang kata Cina. Kita cek ada seorang Melayu, payah juga ni. Ada seorang Melayu dari orang istana negeri Sembilan apa. Kan sebut kerabat dia Raja Perlis report cakap hal raja kena pula aku. Mempotong waktu tu. Ada seorang kerabat duduk seorang situ. Nak kata Cina tak boleh. Apa isu dia dengan sigi dengan kita? Kepada peneroka ada pilihan. Betul tak? Ramai tak bagi beli? Ramai. Sebab ada pilihan. Yang masalahnya dengan peruncit. Sahabat-sahabat kita. Jadi sebab tu kau ni kena kaji. Isu ni kena kaji sungguh-sungguh. Baik buruk kerana sigi ni dalam tu ada KPF. Cuma kita minta pemantauan. Mesti dibuat, dilakukan agar Dimak tidak berulang. Betul tak? Nak nega-nega dah. Biar ada pemantauan. Yang terkini. Tuan-tuan tahu tak? Saya sebut dah tadi. Hak urus diri ni sekitar berapa? 3-14 ribu kan? Sekarang ni tuan-tuan tahu berapa? Agak-agak lah. Peneroka Felda hak buat sendiri sebelum ini sekitar 12, 13 hingga 15 ribu orang saja. Yang terakhir minggu lepas hampir 50 ribu permohonan sedang berada di menara peneroka, khasnya anak-anak peneroka sedang menuntut kebenaran untuk mengurus sendiri. Kenapa? Hilang keyakinan terhadap pengurusan Felda. Sebab isu ni saya tak payah cerita. Dia belajar. Dia ada mandor terlatih. Dia ada pegawai ladang terlatih. Dia yang mengurus. Ada setengah-setengah tanah rancangan tu dak padan seorang pengurus, 2 orang. Betul tak? Seorang pengurus tanah rancangan. Seorang lagi pengurus 2 orang.
berbanding dengan 20-30 tahun dulu seorang pengurus, tengok hasil dia. Mereka hilang keyakinan terhadap pengurusan Felda, mengurus ladang mereka. Nak agak mak ayah dah pergi dah. Ayah loma umur 78. Dah kena dah belum kalau jauh. 3-4 kilo dah pergi dah. Sakit orang naik motor kak. Dah pergi dah. Serahlah ke Felda. Agak-agak Felda awak molek lah. Adik kakak weh. Nak molek guana kalau kurang daripada 8 tan sebulan. Sipir dia buah hasil peneroka Felda seseorang peneroka itu mestilah mencapai tahap 8 tan per bulan. Mudah ya. Kalau bawah pada tu lesah. Penghapusan hutang itu tidak bermakna. Sia-sia. Sebab ambil masa 10 hingga 15 tahun lagi, tuan-tuan akan tengok hutang tuan-tuan. Dan lepas tu, tengok orang buat sendiri. Tengok orang buat sendiri. Tak ada kepakaran. Baja Felda tak beri. Kena beli rata riti. Kena bayar tambang. Baja sendiri. Tak pernah pergi khusus. 10 hektar dia jaga adik kakak. 10 time buah tak ada. Lapang jarang-jarang. 12 sokmo. 15 kadang-kadang. Hot serah. Kalau mando, tak betul-betul jaga. Kontrak ladang, tak betul-betul. Duk main 2, 3. Kenapa tak? Maka berlakulah krisis, hilang keyakinan. Sebab tu sekarang di Menara, hampir 50,000 permohonan yang sedang menanti nak dapat kebenaran. Mereka nak ambil alih pengurusan ladang. Sebab sebenarnya kita tak perlu FPM. Betul tak? Ni betul tak ni? Orang Keraton 3. Pukul berapa dah? Habis masa saya bertiar FPM, Felda Plantation, apa dia? FPM, Felda Plantation Management. Dia dibenarkan oleh Felda. Mana-mana peneroka yang menyerahkan ladang kepada mereka, dia cas RM26 per tan sebulan. Maksima yang dibenarkan dia cas sebanyak 4 tan. RM26 kali 4 berapa? RM104. RM104 ni katakanlah hak serah ke dia 90,000 orang. Bukan serah belaka, sekarang bagi dia. Ambillah sikit lah. 100,000 lah, 100,000. Dia boleh 104 juta setiap bulan. Baby, aku bandar nega. Setiap bulan FPM ni dapat collect duit daripada kita 104 juta sebulan. RM26 dia ambil setang. Maknanya apa? Gaji pengurus FPN tuan-tuan bayar. Highlight warna oranye yang dipakai itu tuan-tuan bayar. Mandor tuan-tuan biarlah tuan-tuan bayar pun tak apa. Tapi biarlah buah kita 13 tan. Simple. Nampak tak? Mudah ya. Kalau bawah pada 8 tan, 5 tan, tuan-tuan akan menghimpun hutang. Faham ke tak? Serah ke dia, tebang.
Dia ambil 10,000 satu hektar. Ni, mudah ni. Kira-kira mudah. Dia ambil 10,000 satu hektar. Tuan-tuan 10 ekar. Jadi berapa? 40,000. Saing saja. Hutang tuan-tuan bermula dengan 40,000. Faham? Tanam sawit ambil masa 36 bulan. Dalam tempoh itu tuan-tuan dapat sara 100 sekar. 10 ekar 1,000. Tahun ni naik sikit-sikit. Jadi kalau 100 ekar setahun 12 1,000 sebulan. Setahun 12,000. 36 bulan berapa? Kira 4 tahun lah deh. Tak? 4 tahun lah mudah kira. Ambil 10,000 dah setahun. 10,000 kali 4 tahun. Jadi capur dengan hak tadi 40 tu. Jadi nampak tak? Dah berapa tambah banyak angan ni? Tu lah. Bermulalah boleh hasil dengan tuan-tuan bawa bekal 80,000 ringgit hutang. Yati potong kan dia tabung tanah semula. Dah potong lah. Berapa tuan-tuan tabung tanah semula? Belah-belah je. 80,000 tolak 15 berapa? Tinggal 65. Jangkaan dia atas kertas. Tahun ke-8 ialah tahun titik bulan. Mesti dalam tempoh 8 tahun tersebut, campur dengan lepas tahun 8 tahun selepas hasil, titik pulang muda campur 36 bulan, 8 campur 12 tahun, tuan-tuan mesti kosong. Nampak tak? Itu kalau 8 tang, dia boleh potong kos operasi dia 100 setang. Kalau bawah pada tu, tuan-tuan akan tambah. Mudah ya? Nampak tak? Kalau kita tak buat satu tindakan campur tangan pengurusan kebun kita, maka apa yang YB sebut tadi adalah betul. Tuan-tuan akan duduk tahap ni. Tak apalah duduk tahap ni. Tapi biarlah mati tak apa. Hutang. Heran. Sampai bila kita nak bergantung? Agak-agak Felda kalau dia buat begitu mampu tak dia? Kalau dia buat molek mampu tak? Tak. Tak ada orang yang nak buat sendiri. Orang akan serah ke dia belaka. Betul tak? Tapi bila Felda buat tak betul, penuh kehilangan keyakinan, maka itulah 50,000 akaun sekarang sedang menunggu untuk mereka ambil alih. Faham deh? Walhalnya, tanpa tabung tanah semula, tuan-tuan tak perlu sesen pun untuk tanam semula kelapa sawit 10 ekar. Nampak tak? Boleh kita bincang lain waktu ya. Kita bincang lain pasal lewat. Akhir sekali saya nak sebut. Baru ni saya dapat maklumat ahli-ahli lembaga pengarah Felda ni akan pergi ke Jerman, di Berlin. Jadi bila saya dapat maklumat tak wajar, pihak Felda menanggung ahli-ahli lembaga pengarah dan pegawai ini untuk terbang ke Berlin. Saya pun buat satu hantaran TikTok. Saya buat pertanyaan. Bot ke Berlin belajar atau main golf atau bercuti?
Selepas seborang ni tersebar beberapa jam, ada seorang ahli lembaga pengarah telefon saya. Dia kata, Bang John, kebetulan dia adik pada saya. Bang, tak betul tu bang. Apa yang abang dakwa itu tak betul. Fitnah kepada kami, ahli-ahli lembaga pengarah Felda. Sudah. Kita buat dah ni video ni. Kita dapat maklumat perfect. Hotel, tiket kapal terbang. Hari Khamis saya tembak. Hari Jumaat saya dihubungi oleh ahli lembaga pengarah, suruh tarik balik. Kenyataan saya mendakwa ahli lembaga pengarah Felda, Bord Felda ni pergi Jerman. Saya kata, tarik buat apa dia, sebabnya itu pertanyaan. Tak apalah. Tak pergi sungguh. Saya tanya dia, sungguh ni? Mudah pergi sungguh? Cok, saya ada. Sudah, malu boleh aku. Tok dam pukul 3, saya dihubungi oleh seorang inspektor. Saya delete dah ni. Saya kata dah mudah pergi sungguh, tak apalah, aku kan nak balas denganmu. Cuma kalau pergi tak wajar. Kan, pakai duit Felda. Pulak tu ahli lembaga pengarah. Dalam keadaan kita, Felda yang tenang, Felda ada banyak masalah. Mundur pergi ke Jerman. Tak betul. Dia kata, saya dah pergi. Kena minta maaf. Sudah kena minta maaf pula. Delete dah sekali. Kena minta maaf pula. Kalau tuan-tuan guana muka gambarnya, merah dah. Merah, ha? Tengah-tengah duk merah muka tu, polis pula telefon. Dia kata, Cik Nagaza, ya saya IPD Mu'alim. Daripada Mu'alim mana? Tanjung Maling. Daerah baru Mu'alim. Tuan-tuan, kenapa report itu di Tanjung Maling, tidak di Kuala Lumpur? Sebab ketua bos kita, ketua peneroka kebangsaan ni, sulung apa? Sulung Jamil tu orang belah-belah nu lah, seling belah-belah nu. Belah-belah terolak lah. Dia buat report polis. Sedangkan yang telefon saya tadi kata kalau Banjar delete, kita tak ambil tindakan lah. Sebab dah saya pun ngakulah salah. Tak apalah. Tiba-tiba dia buat report polis. Dan polis panggil, ambil kenyataan saya, suruh pergi Mu'alif. Cuma polis tu kata, boleh tak Encik Naraza? Dia cerita lah, dia kata ada satu report polis yang dibuat oleh, dia sebut nama. Tuan telah fitnah dia, mengatakan dia pergi ke Jerman, sedangkan dia tak pergi ke Jerman, dia ada di Malaysia. Jadi dia rasa sangat aib dan kehidupan dia terkesan dengan fitnah yang dibuat oleh tuan. Jadi macam mana ni tuan? Dia tanya kita. Saya kata dah, kalau dia tak pergi, saya dah delete dah bos. Kan? Saya delete dah. Dia kata boleh buat minta maaf tak? Saya kata boleh. Saya pun buat minta maaf. Tok dan setengah jam minta maaf saya tu, tubik satu berita. Saya minta tadi media siar. Boleh ke? Kementerian dan agensi untuk mengadakan lawatan ke sebuah pesta Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan Mana speaker mana? Ni. untuk mengadakan lawatan ke sebuah pesta pameran. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil tindakan tegas dengan membatalkan perancangan sebuah kementerian dan agensi untuk mengadakan lawatan ke sebuah pesta pameran di Berlin. Bercakap kepada pemberita selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Darussalam di Puchong, Perdana Menteri menegaskan keputusan membatalkan rombongan itu diambil meskipun tiket penerbangan dan hotel sudah ditempah. Kerana melihat tindakan itu merugikan
menghabiskan dana awam. Nampak tak tuan-tuan? Betul lah dia dah pergi. Sungguh betul berdiri lagi kan? Saya minta maaf betul? Tapi sebab dia tak pergi kenapa? Telah dihalang oleh Perdana Menteri. Disebut dengan jelas tiket beli dah. Hotel tepah dah. 68 orang pegawai satu agensi kementerian dihalang oleh Perdana Menteri sendiri. Tuan-tuan rasa kena tak dengan hak saya tadi? Sebab tu lain kali saya minta sangat sokong. Beri semangat untuk pendedahan-pendedahan. Kalau kena saman tuan-tuan sanggup bayar tak? Semangat aku ni. Lagi banyak isu. Ni dah apa hutang pun tak beri. Kuat-kuat bayarlah 100 orang penoka ke saya. 100 orang, 100,000 orang penoka berapa? Sejuta. Padahal aku nak bala terus ceramah 300 perda. 20 tahun aku kahwin dengan anak seorang. Sebab apa? Ayam bertelur tapi tak ngeran. 15 tahun turun ke tanah rancangan 317 perda. Ceramah. Ada orang, tak ada orang. Jalan terus. Dan sehingga malam ini. Tuduhan kita tidak meleset. Sebab itu tuan-tuan. Yakinlah. Kita atas tiket parti PAS, Parti Islam Malaysia, tak ambil sumber-sumber dari Facebook, tak ambil daripada media sosial. Kita dapat dari daripada Premier punya maklumat yang diberikan kepada kita. Cuma bagaimana saya nak sampai ke tuan-tuan? Bukan semua tengok TikTok, bukan semua tengok Facebook. Inilah medan dia. Dan saya yakin kebangkitan ini, kalau kita sungguh-sungguh, Pahang insya-Allah akan menjadi negeri yang ke-5. Kalau boleh kekalkan lemu pengundi Melayu, undi deposit UMNO yang paling kuat, pengundi Perda seluruh negara, 317 Perda, 54 parlimen. Siang malam pagi petang tuan-tuan buat kebajikan, tak payah seru masuk PAS lah, tak payah. Bukan zaman dia. Cerita sahaja apa yang sedang berlaku. PAS cawangan buat kebajikan, wakil rakyat buat kerja dia. Kita kena sedarkan kawan-kawan kita bahawa kitalah yang mesti mempertahankan Perda. Betul ke tidak tuan-tuan? Sebab itulah saya ucap terima kasih pada orang Keraton 3 malam ni. Hampir pukul 12 malam, 8 minit lagi. Saya kalau bertolak pukul 1, 4 jam, pukul 4 baru sapa. Sebab itulah khabar tadi tak boleh anak tu menyesal lah. Mu tak percaya. Letih. Pagi-pagi besok pukul 9 dah masuk mesyuarat. Tengah hari ada sesi jumpa dengan peguam pula. Ada kes. Jadi itulah. Saya mari ke Keratung ni bukan untuk menghasut. Bukan untuk mengapi-ngapikan. Tapi nak sedarkan kita bahawa kitalah peneroka Perda, generasi peneroka yang bertanggungjawab untuk kita selamatkan Perda yang kita kasih dan sayang ini. Saya tidak ada kesempatan malam ini untuk membincangkan cadangan Perda mengubah Akta GSA, Akta 530, kerana kami perlukan sedikit masa untuk mengkaji cadangan yang dibuat oleh Perda itu. InsyaAllah kita akan kongsikan dalam sedikit masa lagi kepada tuan-tuan, insyaAllah.
yang baik datang daripada Allah SWT. Saya minta maaf banyak terkasar bahasa gurau senda. Pada malam ini bukan untuk mencari salah, tapi kita nak menyedarkan bahawa insya-Allah kita doakan kita senantiasa berasa di landasan yang betul insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.